إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن علي اللهم اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ولا حول ولا قوة. Sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Wa kadza bin nahwil aqli wasyurbi wal iktihal mimma yusannu lahu at-tasmiyah. Dulu disebut oleh tuan pengarang wa yusannu liman tarakaha awwalah, disunatkan bagi mereka yang meninggal akan bismillah, akan basmalah tu awwalahu, pada awal wudu, ya, dia terlupa baca bismillah pada awal, sedang dia sapu kepala atau dia basuh tangan teringat, maka sunat dia mendatangkan, tuan, ya, sunat didatangkan ayat dia biha asnaha, bahawa dia mendatangkan dengan basmalah bismillah tu asna'a, pada pertengahan wudu, ya, qailan, hal keadaan dia berkata bismillahi awwalahu wa akhirah. Bismillahi dengan nama Allah, awwalahu pada awal, itu kita cover balik, awal tadi terlupa, ya, wa akhirahu sehingga akhir, dah akhir ni, ya, habis. Tapi la ba'da faraghi, dan tak sunat selepas ambil sembahyang. Dah habis basuh kaki baru teringat, itu tak sunat lagi dah. Dia kalau tengah tu sunat lagi. Maka dia kata sini wa kaza, dan demikian juga. Maknanya sunat didatangkan pada pertengahan perkara yang mana disunatkan kita membaca, tiba-tiba kita terlupa. Contoh pinahwil aql, pada seumpama makan, ya, dimakan tadi terlupa baca bismillah, tengah-tengah tu teringat, baca tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wasyurb, atau diminum setengah gelas tadi tak baca bismillah, terlupa, ya, kemudian dia teringat, sunat dia baca di pertengahan tu bismillahi awwalahu wa akhirah, ya. Dan begitu juga maknanya dia baca bismillah pada pertengahan perbuatan dia bercelak, wal iktihal, semua sunat. Dia bercelak tu pun sunat, baca bismillah. Tiba-tiba belah kanan terlupa dia teringat tengah tu, bacalah bismillah, bismillahi awwalahu wa akhirah. Iaitu mimma yusannu lahu at-tasmiyah, pada barang yang disunatkan baginya tasmiyah. Tasmiyah tu maknanya membaca bismillah, ya. Ada pun benda yang tak disunat baca bismillah, ya, benda yang haram, benda makruh, tu tak sunat, tu tak payah baca, dan menisap ukuk separuh itu lupa bismillah, jangan. Ya, nisap ukuk tak sunat baca bismillah, kan, atau benda-benda yang makruh, habis. Wal manqul yani Syafi'i, dan yang dinakal daripada Imam Syafi'i, mana yang diambil didapati dari Imam Syafi'i. Wa katsirun min al-ashabi, wa katsiran, dan kebanyakan minal ashabu Syafi'iyah, ya, ashab ni bukan ashabun rasul atau ashabun nabi, bukan. Ashab di sini mana ashabu Syafi'iyah, mana ulama-ulama yang berjalan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wa katsirun minal ashabi Syafi'iyah, kebanyakan daripada mazhab imam ataupun ulama dalam mazhab Syafi'i, anna awwala sunanihi tasmiyah, ya, anna awwalah, bahwasanya awal, ya, segala sunat, sunat tu ialah tasmiyah, iaitu membaca bismillah. Wa bihi jazama an-Nawawi,
Wa bihi, dan dengan pendapat ini, ya, qaulul aksar minal ashab ni ialah jazama An-Nawawi, telah menjazamkan oleh Al-Imam An-Nawawi, itulah mujtahid terdiri dalam mazhab Imam Syafi'i kita, fil majmu' wa ghairuh, fil majmu' wa ghairihi, bukan wa ghairuhu, fil majmu' wa ghairuhu atas daripada An-Nawawi. Mana bahawa dengan hukum ini menjazamkan oleh Imam Nawawi sependapat dalam majmu', ya, kitab Syarhul Muhazzab, ini bukan 20 kulit tebal kulit. Imam An-Nawawi telah menghabiskan khatam sebab telah wafat. Imam Nawawi ni ulama besar, hadis besar, muhaddis, ulama hadis besar, ya, tapi umur dia tak panjang, 40 tahun. Jadi dia karang tu sini majmuk 20 kulit tu tak habis, disambung oleh belakang dia oleh Tajus Subki. Jadi mana sependapat kasirun minal ashab An-Nawawi fil majmu' wa ghairuh, mengatakan bahawasanya segala benda di sunat tadi, sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dan dipandai fayanwi, dan dimeniatkan ma'ahu serta dia tadi inda ghasli yadain, ya, mana disunat niatkan bismillah tadi tiap-tiap daripada ghaslul yadain, dia membasuh akan tangannya, ya, sebelum daripada wudu kan, dibasuh di situ fayanwi ma'aha, boleh dia niatkan ambil wudu sertanya serta tasmiyah tu. Wa qala jam'un, dan berkata kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i al-mutaqaddimun, ulama-ulama yang dahulu, dia kata bahawa inna awwalaha, bahawasanya awalnya tasmiyah tu as-siwak. Jadi awal dia ialah as-siwak. Pada ketika siwak tu sunat dah kita baca bismillah, ya, summa ba'dahu, dan kemudian dia pun at-tasmiyah, lalu sudah tu pun membaca basmalah, ya, maknanya dia baca bismillah lagi. Nah, siwak tu baca bismillah, kemudian lepas dia tu nak ambil semayang tu bismillah lagi, itu maksud, ya. Habis far'on, ini satu cabang masalah. Far'on, jangan silap baca kan Fir'aun pula punya. Cuba bagi bawah je Fir'aun. Far'on, yusannu at-tasmiyah, yusannu tasmiyatu li tilawatil Quran, disunatkan tasmiyah membaca bismillah li tilawatil Qurani, ya, kena membaca Al-Quranul Karim, sunat kita baca bismillah. Walau min asna'is surah, walaupun dia kata min asna'is surah, di pertengahan surah, ya, dia baca surah Baqarah ni kan, maka tengah-tengah tu dia nak mula balik sunat baca bismillah tak? Ada setengah kaul baca ta'awuz saja, tak ajar baca bismillah. Tapi di sini pendapat dia disunatkan juga baca bismillah, sebab mereka ada banyak kekhilafan ulama, ya. Jadi kalau orang ada baca bismillah pun tak apa, kalau baca a'udzu bismillah pun tak apa. Ada berbagai pandangan-pandangan fuqaha kita. Fi salatin au kharijaha, iaitu fi salatin, pada sembahyang. Jadi mana sunat dia mengucap bismillah mula membaca Quran, walaupun di tengah surah ni, di luar atau di dalam salat. Kemudian disunatkan pula, ya, disunatkan pada waktu mau mandi, ya, li ghuslin, kena nak mandi, wa tayammumin, dan nak tayammum, dan juga wazabhin, dan menyembelih binatang, ya, menyembelih binatang. Mazhab Syafi'i sunat baca bismillah, ya, yang wajibnya yang menyembelih tu orang Islam. Kalau dia tak baca bismillah pun sah selihat. Mazhab Malik kena baca bismillah, tak baca tak sah, atau ada khilaf ulama lah, ya. Kemudian faghaslun al-kaffain, sunat pula membasuh dua tapak tangan, ma'an serta ilal ku', sampai kepada pergelangan tangan tu. Maksudnya sunat basuh tangan, ini sunat sebelum kita basuh muka tu lah. Ma'atas miyati al-maqrunah bin niyah, ya, maknanya dia sertakan dengan baca bismillah dan dia serta niat ambil wudu. Boleh niat di situ lagi, ya, tak apa, tapi jangan putus.
Kan ke baca mulut kan dia tak baca dekat apa ni basuh muka kan dia tak niat, dia tak sambung, makna tidak ada perkara mutus. Kalau ada perkara mutus tak boleh. Kemudian wa in tawaddaa min nahwil ibrik, wa in tawaddaa, dan jika dia berwuduk min nahwi ibrik, aduh, umpama cerik sebangsa dengan cerik, walaupun dia berwuduk daripada wadah bekas seperti cerik itu ibrik. Au alima tuhurahuma, atau mengetahui akan tuhur keduanya, itu litibak, ya. Mana walaupun dia tahu tangan dia tu bersih, basuh je lah, sunat basuh. Tak semestinya tangan tu kotor. Kalau tangan kotor wajib basuh, cuma basuh tu makna sunnah, ya. Kemudian pasiwakun ardun fil asnani zahiran wa batinan tulan fil lisan. Dan sunat lagi siwak, ya. Pasiwakun makna bersiwak, bersugi, ya, dengan lebar pada gigi, ya, dalam dan luar, ya. Mana kita ardan, kita gosok gigi gitu panjang, ya. Fi asnan pada gigi itu, zahiran zahir, wa batinan dan pada dalam gitu. Tulan panjang, ya, panjang gini, melintang gitu, ya, bil lisan atau sunat. Digunakan kayu arak, kayu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, miswak lah. Ataupun digunakan apa-apa pun saja yang syarat dia ialah menghilangkan akan kecemaran di gigi itu. Sebab apa? Lil khabar as-sahih, kerana ada hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda sallallahu, sabda baginda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, ay amra ijabin. Laula an asyqa, jikalau bahawa an asyqa, bahawa jadi tidak jadi keberatan ala ummati, laula an asyqa, jikalau tidak menjadi keberatan ala ummati, atas umatku, la amartuhum, nasaya aku arahkan mereka tadi suruh bisiwak, dengan bersugi inda kulli wudu'in, ya, dia tiap-tiap dia ambil wudu dia kena apa? Kena siwak. Sebagai apa? Amran ijab, sebagai arahan wajib, tapi oleh kena takut memberati, jadi sunat lah, itu maksudnya. Kemudian wa yahsulu bi kulli khashin, dan hasillah ia apa? Siwak, kita bersugi itu hasil dapat sunat juga dengan tiap-tiap, ya, yang bersirat kasar, khasin, ada benda yang kasar lah, ya. Lagi pula benda tu munfasil, bercerai, walau bin nahwin khirkatin au, ya, isnanin, walaupun seumpama sesobek kain khirqah. Tuan guru kita, Tuan Guru Muallim Haji Abdul Wahid ni, saya tengok kalau biasa dia di imam sembahyang, kan dia terlupa ambil apa, bawa sugi tu diisyarat, dia ambil kain jubah tu, dia buat gitu, ambil sunat tu khirqatin. Kalau dia tak bawa lah, dengan syarat benda tu impisal, bukan benda yang bercerai, bukan benda yang berhubung. Walaupun jari boleh, tapi jari kita berhubung tak boleh, kena pinjam jari kawan sebelah, boleh. Anak pinjam, pinjam mau terperanjat dengan. Jadi maknanya menggunakan benda yang kesat, ya, kemudian benda tu mumfasil, bukan berhubung mutasil lah, dia bercerai. Khirqatin, sesobek kain misalnya, ataupun kayu, kayu isnan, bolehlah kayu, jenis kayu. Dia ada rumput isnan di Kelantan, ada entah ni. Masa saya mengaji pondok di Kelantan tu, mandi pakai sabun tu, dia satu pokok isnan, dia ada kulit kayu tu, ya, kita titik, kita bawa pergi sungai. Kita terjun sungai, kita sental, Pulau Bui macam sabun. Jimat belanja. Dia pakai kulit asnan. Itu pun dah halus, boleh korek. Ataupun kita titik pelepah tamar, atau apa, daun apa, kelapa tu kita buat baik-baik kan, lembut, boleh, tak ada masalah. Tujuan ni nak izalah, menghilangkan akan daki-daki gigi itulah, itu disunatkan. Wal'ud,
ataupun digunakan apa, kayu, tak kira yang boleh buat orang biasa kayu gaharu tu. Wa afdal min ghairi, itu afdal ya. Kita ambil kayu gaharu kan dia wangi kan. Jadi kita ambil kalau batang ni banyak sekarang tanam gaharu, kita ambil ranting-ranting kecil tu, itu buat boleh. Wa aulahu, dan Nabi aulah sebab zurih atib, dia mempunyai bauan yang elok. Wa afdaluhu al-araq, dan yang paling afdal ni ialah arak, kayu arak. Kayu arak tu kayu sugi itulah yang biasa dijual ya. Panjang lebih kurang, dia sunat lebih kurang sejengkal ni. Panjang sugi tu elok sejengkal. Yang dia kayu sugi macam kerihan tua abang dia. Macam ni dia gosok banyak, betul dah selit ni. Orang tengok, wah ni macam tu. Ya besar now kan, dia panjang sejengkal ni. Tu yang elok ya. Itu di antara sifat bersiwak sunat. La bi usbu'ihi walau khashinah, tidak boleh bersiwak ni dengan apa, asma', mana jari di sini, ambil jari dia sekalipun kasar, jari dia kasar ni ya, nak buat tak boleh. Khilafan lima ikhtarahu an-Nawawi, sementara Imam Nawawi memilih pendapat dia. Waqtara khilafan makna menyalahi, lima bagi barang ikhtarahu yang memilih akan dia akan barang itu an-Nawawi, mana Imam Nawawi itu tak apa. Kalau ikut Nawawi boleh di fiqh fiqh banyak khilaf. Mana kalau gosok tangan sendiri, tapi muktamad dia cari benda yang bercerai. Kemudian dia kata wa inna ma yata'akkadu siwak, dan sungguhnya yata'akkad, jadi sunat muakkad siwak tu, walau liman la asnana lahu, walaupun orang yang tidak mempunyai asnan gigi. Dia nak ambil sunat tapi dia tak ada gigi, dia nak buat lalu je lah ya. Sunat juga ambil syarat. Likulli wudu'in, bagi tiap-tiap wudu', wa likulli salatin, dan bagi tiap-tiap sembahyang sunat dia bersugi. Itu menunjukkan apa? Al-Islamu nazif. Islam itu agama yang bersih, dicinta dan suka kepada benda yang bersih, zahir dan batin gitu. Sembahyang sama ada fardiha wa nafliha, sama ada sembahyang itu sembahyang fardunya, wa nafliha, dan sunatnya, maka hukum dia apa? Sunat kita bersugi ya. Amin. Wa in sallama min kulli raka'atain aw istaka li wudu'iha ya. Sekalipun tiap-tiap 2 rakaat dia salam. Jadi dia sugi kan, dia sembahyang 2 rakaat sunat, bangun balik yang sunat, sunat sugi lagi. Itu maksud dia. Itu dikatakan likulli salatin, tiap-tiap salam, walaupun dia sembahyang 2 rakaat salam, kan nak sembahyang balik sugi balik sunat. Au istiyaq li wudu'iha, ataupun dia bersugi kerana wudu'nya tadi pun sunat gitu juga. Wa in lam yafsil, jikalau dia tidak menceraikan bainahuma, fasilun oleh penceraian, haitsu lam yakhsha tanajjus ya famihi, selama tidak takut najis pada mulut dia lah. Pada mulut dia najis, dia bersihkan dulu lah kamu ya. Kemudian dizalika lil khabar, dan demikian berdasarkan hadis Al-Humaidi bi isnadin jayyidin, dengan sandaran sanad hadis, rijal hadis yang elok, yang kuat. Apa dia? Rakaatan bi siwak afdal min 70 rakaatan bila siwakin. Sah tak ni? Rakaatan kita sembahyang 2 rakaat, tak kira fardu ke sunat, bi siwak, banding dengan sembahyang tak pakai sugi, afdal itu min 70 rakaatan, 70 rakaat bila siwakin ya, lebih afdal tu. Bukan sama kita sembahyang 2 rakaat kita gosok pakai kayu siwak, dengan sembahyang 70 rakaat dia sembahyang tak pakai siwak, bangun 70 rakaat, lepas tu maghrib isyak tak sempat kan, lebih lagi. Terawih 20 rakaat pun dah banyak kan. 70 rakaat bayang lemak, tak sama lagi. Afdal mana lebih lagi daripada 70 rakaat bila siwakin dengan tak pakai sugi. Maknanya cari sugi lah, kata dia pun kita gosoklah pada kain tu, khirqah tadi pun boleh kan. Itu contohnya afdal. Baik, sekarang daripada hadis ini dapat kita faham bahawasanya siwak itu tidak wajib, dia sunat yang dituntut. Daripada mana? Dari lafaz afdal ya.
raka'atani bisiwakin afdal. Kaedah kita bila al-afdaliyah la taqtadil wujub. Bila keadaan itu afdaliyah, dia tidak mendaki wajib. Itu maksudnya. Dia semua lebih saja, dia tak sampai peringkat wajib. Itu ni. Itu di antara makna khabar daripada Al-Humaidi bi isnadin jayyid, dengan sandaran yang kuat, yang elok, 2 rakaat dengan siwak. Ya, dia punya fadilat dia lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kemudian walau tarakahu awwalaha ila akhir, wallahu a'lam.